GISB Holding terus komited memberi perkhidmatan perubatan percuma kepada masyarakat. Berita sepenuhnya seketika nanti. Assalamualaikum, membuka tirai Ikhwan News edisi Januari 2020. Anda bersama saya Suhaimi Yunus dan saya Bahaki Muhammad Nur. Berita sepenuhnya. Pemimpin yang berkarisma serta banyak memberi manfaat kepada orang, pasti dia dikasihi, kecuali orang yang hasad dengki sahaja yang membencinya. Pada 3 Januari yang lalu, satu rombongan yang diketuai oleh Yang Berbahagia Datuk Muhammad Rashidi Abdullah, Pengerusi Eksekutif GISB Holding, telah mengadakan satu rangka lawatan ke cawangan GISB Holding Zon Perak 1 bagi mencuba kaedah penyuburan tanaman menggunakan formula Baja Fatih. Pada tarikh 30 Disember 2019, satu rombongan yang diketuai oleh Yang Bahagia Datuk Muhammad Rashidi Abdullah bersama Yang Bahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid, Puan Dr. Gina Puspita Nasiran, Yang Bahagia Tuan Suhaimi dan Yang Bahagia Tuan Ali Hassan telah singgah ke Villa GISB Holdings Ipoh untuk menunaikan solat asar sebelum meneruskan perjalanan ke Kedah dengan tujuan melawat projek-projek di sana. Rombongan tiba pada jam 4.30 petang dan menyambung perjalanan pada jam 5.45 petang. Pada 3 Januari pula sekali lagi Yang Bahagia Datuk Muhammad Rashidi Abdullah dan rombongan telah datang ke GISB Holding Cawangan Perak 1 untuk menziarahi seorang kenalan GISB Holdings iaitu Encik Khalid bin Ma'ali yang merupakan mantan pengurus besar Felkra dan pernah bertugas di estet Jelapang Padi di seberang Perak. Selepas bersara, beliau mengusahakan projek tanaman padi beliau sendiri seluas 60 hektar bersamaan lebih 100 ekar. Yang Bahagia Datuk Muhammad Rashidi Abdullah telah melawat sawah milik Encik Khalid dan sekaligus melancarkan produk Baja Fatih di sawah milik Encik Khalid. Encik Khalid sangat yakin untuk menggunakan formula Baja Fatih ini bila mana diperkenalkan kepadanya oleh Yang Bahagia Datuk Muhammad Rashidi atas dasar keyakinan beliau kepada Yang Bahagia Datuk Muhammad Rashidi Abdullah yang sangat beliau segani. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, bermula pada tarikh 9 Januari yang lalu telah bermulanya penggunaan formula Baja Fatih di tanah sawah miliknya. Formula Baja Fatih ini telah diperkenalkan oleh Pak David yang merupakan kenalan rapat GISB Holding Sentul. Semoga Baja Fatih yang digunakan ini bukan sahaja dapat memberi sebanyaknya manfaat kepada manusia, tetapi juga menjadi sebab untuk manusia kembali mencintai Allah dan Rasulnya. Pada 12 hari bulan Januari 2020, Ikhwan Resort Air Bentan telah menerima kunjungan Yang Berbahagia Tuan Ning Azanini Muhammad selaku ahli lembaga penasihat GISB Holdings merangkap pengarah zon Cawangan Selatan dalam rangka lawatan di sana. Turut hadir bersama adalah Yang Berbahagia Puan Anisah Morad selaku Ibu Zon Cawangan Selatan dan beberapa orang kru. Kehadiran rombongan adalah bertujuan untuk membuat pertemuan bersama semua warga Ikhwan Resort Air Bentan pada keesokan harinya. Dalam pertemuan itu, pelbagai panduan, nasihat dan teguran diberikan oleh Yang Berbahagia Tuan Ning Hazani Muhammad, antaranya ialah supaya sentiasa mendapatkan rasa-rasa setiap apa yang berlaku di sekeliling kita. Beliau juga menekankan tentang ibadah supaya diperkemaskan lagi dari sudut lahir dan batinnya. Juga membuat penyusunan baru setiap premis dan projek yang berada di Ikhwan Resort Air Bentan supaya dapat diwibawakan dan diperindahkan lagi di setiap inci. Dan juga beliau sempat memberi beberapa soalan dan meminta setiap warga Ikhwan Resort Air Bentan untuk cuba menjawab. Selepas pertemuan itu, Yang Berbahagia Tuan Ning Hazani Muhammad telah merasmikan sebuah traktor yang diberikan nama Sambrani oleh Yang Berbahagia Tuan Ning Hazani sendiri. Yang Berbahagia Tuan Ning Hazani telah membawa sendiri Sambrani untuk dibawa turun ke rumah rakit Ikhwan. Traktor tersebut dibeli oleh Yang Berbahagia Tuan Ning Hazani dengan harga RM5,000 Malaysia dan Sambrani diberi bertujuan untuk kemudahan melakukan kerja-kerja di Ikhwan Resort Air Bentan dan membawa bebanan yang berat. Had muatan paling berat yang boleh ditampung ialah seberat 250 kg. Di rumah rakit Ikhwan pula, pelbagai nasihat, teguran, hasrat dan cadangan diberikan oleh Yang Berbahagia Tuan Ning Hazani untuk mewibawakan dan perkemaskan lagi rumah rakit Ikhwan itu di setiap sudut. Antaranya agar surau yang berada di situ dibuat ruangan tertutup untuk dipasang penghawa dingin supaya setiap pelanggan atau tetamu yang datang di situ merasa selesa solat di surau itu, dan tujuan utamanya adalah untuk memperlihatkan Islam itu sangat indah dan berwibawa.
Ini kerana Rumah Rakyat Ikhwan adalah antara salah satu lokasi kunjungan setiap tetamu GISB Holdings dari pusat. Di ruangan makan di Rumah Rakyat Ikhwan juga beliau berhasrat untuk membuat ruang tertutup dan dipasang penghawa dingin. Terima kasih kepada para pimpinan, khususnya yang berbahagia Tuan Hazani Muhammad atas segala panduan, nasihat dan teguran yang diberikan kepada semua. Moga ianya dapat segera dilaksanakan bagi memperlihatkan syiar Islam yang indah dan membahagikan kepada semua lapisan masyarakat. Pada 10 dan 11 Januari 2020, satu program khidmat masyarakat anjuran Yayasan Kebajikan dan Perkhidmatan Perubatan Malaysia YKPPM bersama sektor perkhidmatan GISB Holdings dan Remaja Pembela Ummah telah diadakan di Pusat Perniagaan Ikhwan Mutiara Rini, Johor. Kesihatan adalah sesuatu yang sangat perlu dijaga dalam memastikan diri, keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Dengan penjagaan kesihatan yang berterusan akan dapat menjadikan setiap individu dalam masyarakat itu orang-orang yang cergas dan aktif untuk membangunkan negara. Asas kesihatan yang utama itu sebenarnya adalah kesihatan jiwa dari penyakit mazmumah dan wabak-wabak dosa. Inilah yang sebenarnya melemahkan setiap diri manusia sehingga lahirlah kerosakan dan penyakit dalam kehidupan. Oleh itu, sektor perkhidmatan GISB Holdings telah mengadakan program Jelajah Khidmat Masyarakat kali yang keempat di negeri Johor baru-baru ini untuk memberi kefahaman, kaunseling dan khidmat rawatan kesihatan kepada masyarakat. Program anjuran Yayasan Kebajikan dan Perkhidmatan Perubatan Malaysia YKPPM ini diadakan di Pusat Perniagaan Ikhwan Mutiara Rini, Johor bertemakan Gembirakan Hamba Allah, nescaya Allah akan gembirakan kita pada 10 dan 11 Januari 2020 bersama sektor perkhidmatan GISB Holdings, Remaja Pembela Ummah dan dibantu oleh GISB Holdings Cawangan Negeri Johor. Diketuai oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Azral Muhammad Noor, Setiausaha Sektor Perkhidmatan GISB Holdings bersama dengan 26 peserta sukarelawan telah memberi perkhidmatan kepada 343 orang yang datang untuk bersama-sama memeriahkan dan mengambil manfaat dari program yang dianjurkan ini. Rawatan yang disediakan adalah pakej rawatan ikhwan yang meliputi khidmat kaunseling, rawatan kerohanian, homopati, klinikal, tradisional dan pemeriksaan darah secara percuma. Turut dibuat rawatan ke rumah pesakit kronik untuk membantu mereka dan keluarga mendapatkan perkhidmatan ini secara lebih dekat. Selain bekalan ubatan, turut sama dalam kembara ini 3 orang doktor pakar pelbagai bidang bersama 15 orang kru yang lain. GISB Holdings sebagai penaja utama program yang bernilai RM20,000 Malaysia ini turut mengadakan program berkhatan bagi kanak-kanak, agihan nasi boks Jumaat Berkat, promosi program pelancongan dan ibadah umrah serta tayangan Ikhwan TV. Kasih sayang kedua ibu bapa pada anaknya nampak biasa, tapi kasih sayang seorang pemimpin pada anak buahnya sangat luar biasa kerana tanpa ada hubungan darah. Mereka tetap mendidik demi keselamatan di dunia dan di akhirat. Pada tanggal 30 hari bulan 12 2019 telah berlangsungnya majlis kasih sayang bagi menyambut ulang tahun kelahiran staf bagi bulan November dan Disember. Majlis yang bermula pada jam 9 malam itu dihadiri oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Saudi selaku pengarah Zon 2 Pahang 3 bersama barisan kepimpinan dan para staf GISB Holdings Zon Pahang 3 Temerloh. Majlis turut dimeriahkan dengan persembahan anak-anak sekolah menengah dan Remaja Pembela Ummah Zon Pahang 3. Majlis penyampaian hadiah telah disampaikan sendiri oleh Yang Berbahagia Tuan Saudi kepada staf-staf yang diraikan, termasuklah kepada Ibu Rohaida. Begitulah kasih sayang pemimpin yang sangat mahu memastikan kebajikan anak buah dapat dicukupkan dan perasaan kasih sayang terus terjalin antara pemimpin dan anak buah hingga lahirlah sebuah masyarakat yang aman dan harmoni serta mendapat pengampunan Tuhan. Majlis diakhiri dengan sesi bergambar bersama staf yang diraikan. Pada 3 hari bulan Januari 2020 yang lalu, Bandar Ikhwan Bagan Berkat telah dikunjungi oleh rombongan yang diketuai oleh Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku pengurusi Lembaga Penasihat GISB Holdings dan Yang Berbahagia Puan Azura Muhammad Yusof bersama tim ekspedisi Remaja Pembela Ummah seramai 48 orang. Rombongan tiba ke Bandar Ikhwan Bagan Berkat dan telah disambut penuh meriah oleh seluruh staf, para remaja dan para pelajar di sini. Rombongan Yang Bahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali telah dibawa melawat ke seluruh kawasan Bandar Ikhwan Bagan Berkat, antaranya projek penternakan ayam kampung.
Pelbagai panduan dan teguran telah diberikan oleh Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali untuk diwibawakan lagi projek-projek di sini. Antara hasrat Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali adalah supaya GISB Holdings dapat menghasilkan sendiri anak-anak ayam untuk diedarkan ke semua cawangan GISB Holdings di Malaysia. Setelah selesai melawat kawasan, para tetamu dijemput menjamu selera dengan hidangan yang telah disediakan oleh pihak Bandar Ikhwan Pakan Berkat bagi mewakili pengarah Zon Pening 2 iaitu Yang Berbahagia Datuk Muhammad Rashidi Abdullah dan Yang Berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid selaku pengarah Zon 2. Semoga segala yang dihasratkan oleh para kepimpinan utama GISB Holdings dapat dilaksanakan dengan sebaiknya agar terlahirnya syiar hasil dari hati yang benar-benar cintakan Islam. Dalam memastikan Islam terus dilihat indah dan berwibawa, GISB Holding Cawangan Perak 2 telah membuat pemasangan papan iklan di dua buah premis iaitu Dobi Ikhwan dan Ikhwan Bakery bertempat di Pusat Perniagaan Ikhwan Berang 2020. Atas panduan dari Yang Berbahagia Datuk Muhammad Rashidi Abdullah selaku pengarah Zon Perak 2, bermula pada 12 Januari 2020, pemasangan papan iklan telah dimulakan di premis Dobi Ikhwan. Pada 15 Januari pula pemasangan papan iklan Ikhwan Bakery telah dilakukan. Konsep reka bentuk papan iklan tersebut adalah merupakan penyelarasan terkini bagi semua premis milik GISB Holdings sendirian Berhad. Kerja-kerja pembikinan dan pemasangan papan iklan tersebut telah dilakukan sendiri oleh para remaja pemilik Umar Zon Perak 2 sebagai latihan praktikal sekaligus dapat menjimatkan kos pembuatannya. Dengan bantuan dan tunjuk ajar dari tenaga pakar GISB Holdings, kerja-kerja pemasangan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Kedua-dua papan iklan tersebut diperbuat dari material akrilik dan softboard ini menelan kos hampir RM3,000 Malaysia. Semoga dengan usaha yang dilakukan ini terlahirlah darinya akan hati-hati manusia yang takut Allah dan rindukan Nabi dengan melihat sistem ekonomi Islam yang terus berkembang pesat demi memperlihatkan syiar Islam ke seluruh dunia. Untuk berita seterusnya, kita beralih ke Bilik Berita Indonesia. Assalamualaikum, sawadikap. Bersama saya Muhammad Ghalib Muhammad Adam di dalam Ikhwan News Thailand. Alhamdulillah atas kasih sayang Allah dan Rasul. Pada 10 Januari baru-baru ini, GISB Phuket telah didatangi TV11 NBT Thailand untuk membuat penggambaran tentang kehidupan Islam yang sebenar di Islam Patana School Phuket di bawah naungan Global Ikhwan Foundation Thailand. Kita ikuti berita sepenuhnya. Seramai 3 orang dari pihak TV11 telah datang pada jam 4 petang. Atas panduan pengarah zon iaitu Yang Berbahagia Datuk Muhammad Rashidi Abdullah, penggambaran bermula dengan penggambaran cara hidup Islam iaitu bermula dari sembahyang, bermula dengan azan, bacaan sajak dan solat berjemaah. Mereka juga membuat penggambaran perbarisan, nasyid dan taklimat kepada para pelajar di samping menemu ramah Encik Fauzi selaku setiausaha Zon Tai 1, juga selaku mudir sekolah dan Encik Mutalib selaku murakib kepada pelajar-pelajar Islam Patana School. Mereka tertarik dengan GISB Holdings dengan hanya melihat Islam yang dibawa sangat berdisiplin dan teratur. Sebelum ini, pihak TV ini pernah membuat penggambaran perkahwinan beramai-ramai guru-guru sekolah Islam Patana School suatu ketika dahulu. Tujuannya untuk memberitahu kepada masyarakat bahawa kehidupan Islam yang sebenarnya bermula daripada solat melahirkan manusia yang berakhlak mulia dan takutkan Allah serta berhikmat kepada masyarakat, berekonomi dan berkasih sayang. Ini adalah sebagai menjawab tindakan sekumpulan anti-Islam yang memburuk-burukkan Islam dan tidak bersetuju dengan pembangunan masjid. Meskipun 2 orang daripada tim TV tersebut bukan beragama Islam, tetapi sangat-sangat nak ambil tahu tentang Islam. Ketika membaca doa makan, mereka turut menadah tangan untuk berdoa bersama. Semoga dengan syiar Islam yang dilagangkan, mereka jatuh hati dengan Islam dan masyarakat semakin kenal dengan Islam. Pada 31 Disember 2019 yang lalu, Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam bersama para kenalan GISB Holdings Bangkok telah dijemput ke Masjid Imaduddin di wilayah Nakhon Nayok untuk menghadiri majlis perasmian Sekolah Markas Tarbiyatul Akhlakiyah Islamiyah di sini.
Para rombongan telah bertemu dengan Acan Arun Buncom, seorang penasihat Majlis Syekhul Islam Thailand dan yang dipertua Majlis Agama Islam Bangkok. Yang bahagia Tuan Muhammad Adam mengiringi beliau dan merasmikan sekolah tersebut. Rombongan kemudiannya dijemput ke bilik VIP untuk menjamu selera. Yang bahagia Tuan Muhammad Adam duduk semeja dan bersebelahan dengan Acan Arun dan sempat menceritakan perkembangan terkini GISB Holdings kepada beliau dan sempat menyerahkan risalah yang mengandungi informasi GISB Holdings dan Global Ikhwan Foundation kepada beliau. Pada sebelah malamnya bermula pula majlis rasmi program tersebut dan telah dirasmikan oleh Acan Arun Buncom. Antara VIP yang turut hadir pada malam tersebut adalah Acan Muhammad Ushab bin Abbas, Ahli Jawatan Kuasa Majlis Agama Islam Daerah Nahun Nayo. Yang berhormat Somchai Wangsawan, Ahli Jawatan Kuasa Pusat Islam Thailand. Haji Wik Bun Mukhtari, Ahli Jawatan Kuasa Majlis Agama Islam Bangkok. Acan Qasim Mankhom, Imam Masjid Zahirul Islam dan Ahli Jawatan Kuasa Majlis Agama Islam Bangkok. GISB Holdings sangat dipromosikan oleh kenalan GISB Holdings Bangkok iaitu Acan Daud dan sempat bergambar di hadapan pentas sebagai salah seorang penyumbang kepada sekolah tersebut. Yang bahagia Tuan Muhammad Adam sempat bertemu dengan Mr. Sukasim, bekas duta besar di Jeddah, dan beliau berkata hendak membawa kawan-kawannya untuk datang ke Love and Care Restaurant. Semoga syiar Islam dapat terus ditegakkan di Thailand ini. Sekian berita dari Ikhwan News Thailand. Assalamualaikum, bersama saya Afifah Munawarah dalam Ikhwan News Indonesia. Atas cita-cita ingin menjadi hamba Allah yang berkhidmat dan memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama manusia, yang berbahagia mulia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah telah mewujudkan satu lagi projek baru, yaitu projek pertanian padi atau sawah. Ikuti laporan selengkapnya berikut ini. GISB Holdings dalam berbagai aktiviti jabatan di dalamnya terus memperjuangkan Islam sebagai cara hidup. Salah satu penorokaan baru yang diwujudkan oleh yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah sebagai Ketua Sektor Peternakan dan Perladangan GISB Holdings, khususnya dalam jabatan pertanian, adalah mewujudkan projek pertanian padi atau sawah. Selain bertujuan mendidik para staf untuk belajar mewujudkan pertanian model, juga mendidik masyarakat dari golongan petani di sekitar lahan. Dengan keberkatan Rasulullah, Tuhan pun merespon hasrat yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah melalui Jabatan Pertanian Pemerintah di Bogor yang sudah mengunjungi Wadi Harapan, melihat potensi GISB dalam mewujudkan pertanian padi model dan dalam membina masyarakat khususnya para petani. Tuhan yang memudahkan semuanya untuk GISB mendapatkan lahan pertanian dengan biaya sewa yang murah yang terletak di dua tempat yang berbeda, iaitu di Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari seluas 3,8 hektar dan Desa Singasari, Kecamatan Jonggol seluas 8,8 hektar. Pihak Jabatan Pertanian sangat memberikan kerjasama dalam usaha ini, yaitu dengan memberikan bantuan berupa pinjaman alat-alat pertanian seperti 2 hand tractor, pompa diesel dan transplanter. Selain itu, mereka juga memberikan bantuan berupa training atau penyuluhan terkait penanaman padi dan pengelolaan sawah secara modern. Pihak Jabatan Pertanian berharap GISB juga membantu mereka membina petani di sekitar kawasan tersebut, baik membina dalam hal metode menanam padi secara modern, lebih-lebih lagi membina iman dan Islam mereka. Saat ini kegiatan pertanian yang sudah dilaksanakan adalah membajak lahan dan mengadakan sumber air dengan melakukan pengoboran atau membuat sumur di salah satu lahan dengan tujuan sebagai sumber pengairan selain sumber pengairan dari curah hujan. Usaha pertanian ini selain dilakukan oleh para remaja GISB Holdings, beberapa petani di sekitar juga diambil sebagai pekerja dan mereka diasuh untuk kenal Tuhan dan syariatnya. Semoga selain akan lahir pertanian model, semakin kita dapat menghayati betapa susahnya para petani dalam menghasilkan beras. Semoga kita semakin takut dan cinta kepada Tuhan di setiap masa kita menghadap hidangan. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah, pada tanggal 12 Januari 2020, pihak Komite Pemilihan Umum atau KPU Sumatera Barat telah memilih JS Corner sebagai tempat pelepasan 30 orang pejabat tinggi di Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti acara launching pemilihan Gubernur Sumatera Barat bagi periode 2020. 30 orang pejabat tinggi tersebut terdiri dari Gubernur, Kapolda atau Kepala Polisi Daerah, Ketua Dewan, Ketua Kejaksaan Tinggi, Ketua KPU dan para pimpinan partai politik. Turut hadir wartawan
wartawan dari TV Padang dan dari berbagai media cetak dan elektronik lainnya. Setelah bersarapan bersama, semua yang hadir berkumpul di depan JH Corner untuk pelepasan ke tempat acara launching diadakan. Beberapa hari sebelum program diadakan, pihak Komite Pemilihan Umum atau KPU dan TV Padang mengadakan survei mencari tempat yang sesuai untuk acara ini. JH Corner dipilih karena tempatnya berwibawa dan sesuai untuk berkumpulnya pejabat tinggi, suasananya juga aman dari khalayak umum dan eksklusif. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah yang telah membangunkan JH Corner sebagai tempat wujudnya sistem hidup cara Islam yang dapat menjadi pilihan untuk semua golongan masyarakat. Begitulah jika Islam ditampilkan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, maka hati akan terpikat dengannya. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah dan dengan doa Yang Berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah selaku pengarah zon di zon Sumatera 3 dan 6. Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional atau IKA Lemhanas Chapter Aceh menyelenggarakan kegiatan ngopi kebangsaan di JH Corner Banda Aceh. Kegiatan ngopi kebangsaan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh IKAL Chapter Aceh secara bergilir di berbagai instansi atau lembaga yang berada di Aceh, baik vertikal maupun horizontal. Kegiatan ngopi kebangsaan kali ini mengambil tema refleksi akhir tahun, relasi internal dan antar umat beragama dan pengaruhnya terhadap ketahanan nasional di Aceh. Para alumni Lemhanas Republik Indonesia yang tergabung di dalam IKAL Chapter Aceh adalah dari berbagai instansi, baik dari Kodam IM atau Komandan Daerah Militer Iskandar Muda, birokrasi, parlimen, akademisi, Polda atau polisi daerah, kejaksaan, perbankan, perusahaan pemerintah dan perusahaan daerah, dan lain sebagainya. Total yang hadir adalah seramai 20 orang. Para tetamu dihidangkan dengan nasi lemak Malaysia dan teh tarik yang sudah dipesan beberapa hari sebelumnya. Alhamdulillah, respon para tetamu sangat positif. Mereka sangat merasakan kenyamanan dan ketenangan ketika berada di JH Corner. Beberapa hari kemudian, Lemhanas kembali membuat pertemuan di JH Corner. Terima kasih Yang Berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah yang telah mewujudkan JH Corner di Banda Aceh untuk menjadi syiar indahnya Islam kepada semua lapisan masyarakat. Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Tuhan, juga dengan berkat Rasulullah SAW dan atas keizinan dan panduan Yang Berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah, pada tanggal 3 Januari 2020 telah berlangsung perjalanan ekspedisi dari Pekanbaru menuju Bangkinang. Para peserta terdiri dari seluruh pelajar-pelajar tingkat ibtidai serta para guru dan muraqib yang totalnya berjumlah 75 orang. Perjalanan bermula seawal jam 6.30 pagi dari Bandar Wadi Ukhuwah dan dimulakan dengan bacaan doa serta pengisian dari Encik Muhammad Ubadah selaku Setiausaha Zon Sumatera 1 dan dimeriahkan lagi dengan lantunan nasyid. Alhamdulillah, setiba sahaja sampai di lokasi, anak-anak diminta untuk beratur bagi memahamkan apa tujuan ekspedisi ini dibuat sebelum memulakan aktiviti yang lain. Para ustaz dan ustazah yang ada berperanan sebagai orang yang ditua-tuakan bagi melihat anak-anak sentiasa terjaga lahir dan rohnya, supaya anak-anak sentiasa mengikut disiplin yang sudah disusun dan sentiasa menjaga syariat. Antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan adalah program makan berjemaah dan gotong royong kawasan rehlah dengan membersihkan sampah bagi melihatkan model Islam yang indah. Semoga di atas peluang yang Tuhan berikan ini menjadikan kami semua semakin menjadi orang yang bersyukur, bertanggung jawab, peka dalam semua hal, sentiasa menjaga disiplin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yang Berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah yang sangat memandu kami dalam segala perkara. Sekian dari kami, dilanjutkan bersama rekan kami di Studio Ikhwan Turki Eropah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Utbah bin Luqman Hakim bersama rakan setugas saya. Saya Muhammad Arif bin Salim melaporkan dari bilik berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Bagi orang-orang mukmin, mencari dan memburu keberkatan itu sudah menjadi tradisi mereka. Maka seperti kebiasaan, sebelum setiap kali Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali bermusafir, beliau akan menziarahi Syekh Mustafa Al-Mubarak, penjaga amanah khazanah barangan Rasulullah SAW di kediamannya untuk mengambil keberkatan. Kali ini beliau dan rombongan akan berangkat terbang ke Malaysia
untuk mengikuti ekspedisi jelajah Malaysia, Singapura, Thailand, Siri 2 bersama tim remaja pembela ummah RPU. Kita ikuti berita sepenuhnya. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah SAW pada 28 Disember yang lalu, Syekh Mustafa Mubarak yang berketurunan Rasulullah itu sangat mengalu-alukan kedatangan yang berbahagia Tuan Nasiruddin dan rombongan untuk menziarahinya. Beliau berulang-ulang kali berkata hubbu kathir, yang bermaksud sayang yang tersangat, apabila menyambut kedatangan yang berbahagia Tuan Nasiruddin. Yang berbahagia Tuan Nasiruddin yang baru sahaja pulang dari Haramain telah menghadiahkan kurma dan air zam-zam kepada beliau sebagai oleh-oleh dari Haramain. Beliau kelihatan sangat gembira dan meminta agar tim RPU yang menyertai rombongan itu untuk mengalunkan selawat. Beliau buat kesekian kalinya telah memberi peluang kepada tetamu yang amat dirinduinya itu untuk mengambil keberkatan juzuk suci janggut Rasulullah SAW. Kali ini beliau telah membawa ke semua rombongan menziarahi ke sebuah bilik bersebelahan bilik khazanah berkat. Bilik itu dipenuhi dengan kain-kain makam para kekasih Allah seperti kain makam Rasulullah SAW, kain makam seorang wali Allah dari Baghdad dan juga kain Kaabah yang digantung sepenuh dinding bilik tersebut. Setelah itu Syekh Mustafa Mubarak memimpin tangan yang berbahagia Tuan Nasiruddin dan membawa ke bilik khazanah untuk menunjukkan barang-barang berkat yang baru dimilikinya. Antaranya ialah jubah seorang sahabat dan beberapa helai janggut Rasulullah yang baru. Alhamdulillah, dengan kesempatan yang diberi itu telah digunakan oleh semua para rombongan untuk berdoa dan merintih agar semua permasalahan dalam kehidupan dapat diselesaikan oleh Allah, khususnya dalam membaiki diri. Yang berbahagia Tuan Nasiruddin juga sentiasa menagih dan berdoa agar Allah memudahkan segala urusan-urusan di dalam perjuangan, lebih-lebih lagi dalam hal mentadbir insaniah. Setiap ahli GISB Holdings, semoga Islam akan kembali gemilang di tangan orang-orang yang takutkan Allah dan rindukan Nabi. Maha hebatnya Allah yang telah menjadikan tiap sesuatu itu ada hikmahnya. Atas rahmat dan kasih sayang Allah, pada 3 dan 4 Disember yang lalu, bumi Bosnia telah diliputi salji untuk permulaan musim ini. Warga GISB Holdings di Bosnia turut sama direzekikan menikmati keindahan salji pada musim sejuk. Ada antara mereka baru pertama kali melihat dan merasai salji yang turun di depan mata. Salji yang merupakan salah satu tentera Allah yang turun ketika itu menjadikan suhu di Sarajevo mencecah hingga -13 darjah Celsius, antara tempat-tempat lain yang dituruni salji lebat seperti Travanik dan Bihać. Mengikut maklumat dari penduduk tempatan di Bosnia, suhu paling sejuk pernah mencecah sehingga -30 darjah Celsius, namun ia jarang berlaku. Suhu maksimum kebiasaannya menjangkau dari -10 hingga -15 darjah Celsius. Pada awal tahun antara bulan Januari dan Februari, kebiasaannya salji akan turun dengan lebat. Berikutan itu, lapangan terbang Sarajevo tidak beroperasi dan beberapa syarikat telah membatalkan penerbangan pada 8 Disember yang lalu atas sebab cuaca yang kurang baik. Walaupun ada kesan negatifnya, namun kehadiran salji yang memutihi bumi menyampaikan pemandangan yang sangat indah. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali dan juga Yang Berbahagia Puan Azura Yusof, Pengarah Zon Turki Eropah dan Ibu Zon Turki Eropah yang selalu mengingatkan kami supaya menjaga kesihatan dengan memastikan sudut pemakaian dan makan minum khususnya pada musim sejuk ini. Lebih-lebih lagi sangat mengutamakan keselamatan roh dan iman kami. Semoga dengan rahmat Allah, juga keberkatan para kekasihnya membuatkan kami rasa malu dan tambah bersyukur sehingga dalam hati atas segala nikmat Allah yang maha baik. Atas izin Allah, berkat Rasulullah SAW dan para kekasihnya, apabila sebuah wadah yang dilaksanakan atas nama Islam, Allah dan Rasul sudah pasti ada cara untuk mempromosikan agamanya. Juga bersama doa tagihan Pengarah Zon Uzbekistan Rusia, Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, agar setiap manusia yang datang ke restoran Nur Malaysia Tashkent, mereka dapat Tuhan. Alhamdulillah, atas izin Allah, Nur Malaysia Tashkent telah dikunjungi oleh delegasi kerajaan Malaysia, iaitu Tan Sri Speaker Yang Berhormat Datuk Muhammad Arif Mat Yusof bersama keluarga, juga Timbalan Speaker Datuk Rashid Hasnon. Kunjungan pertama pada 24 Disember 2019, iaitu Yang Berbahagia Timbalan Speaker Datuk Rashid Hasnon bersama rakan-rakannya seramai 33 orang ke Uzbekistan atas jemputan oleh kerajaan Uzbekistan bagi memastikan perjalanan pilihan raya Bandar Tashkent pada kali ini benar-benar dibuat secara adil. Kedatangan Timbalan Speaker ke Nur Malaysia Tashkent ini juga diatur oleh pihak Kedutaan Malaysia yang mempromosikan Nur Malaysia Tashkent kepada mereka, sekaligus memenuhi hajat beliau yang sudah merindukan makanan Malaysia.
Yang berbahagia Timbalan Speaker sempat beramah mesra dengan pihak Nur Malaysia Tashkent. Beliau sangat mengenali syarikat GISB Holdings dan dia meminta kepada pihak Nur Malaysia Tashkent agar dapat menghadiahkan nasyid selamat hari lahir kepada rakannya yang lahir pada bulan Disember tersebut. Beliau sangat gembira atas layanan yang diberikan. Susulan dari itu, pada 31 hari bulan Disember 2019, yang berbahagia Ketua Speaker Dewan Rakyat, Datuk Arif bersama keluarganya ke restoran Nur Malaysia Tashkent. Beliau menyatakan sebelum ini juga pernah ke restoran GISB Holdings di Dubai. Dan mereka sangat kagum atas apa yang telah dilaksanakan oleh syarikat GISB Holdings. Tambahan lagi, para pimpinan GISB Holdings yang sangat-sangat membela dan membina para remaja dan belia agar dapat menjadi manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Mereka juga mendoakan agar usaha yang dilakukan sentiasa dipermudahkan oleh Allah. Moga-moga apa yang dilaksanakan oleh syarikat GISB Holdings, Islam terus dilihat indah dan cantik agar manusia jatuh hati pada Islam, kepada agama yang maha benar. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah SAW, pengurusi Lembaga Penasihat GISB Holding yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali telah mengadakan lawatan kerja ke bumi Mesir pada 22 Disember 2019 bersama Ibu Zon Haramain yang berbahagia Puan Aziah Matjani serta Cik Syurabil Amran selaku setiausaha peribadi kepada yang berbahagia Tuan Nasiruddin. Lawatan selama 4 hari itu adalah bertujuan untuk memastikan zon di bawah pantauan yang berbahagia Tuan Nasiruddin dapat berjalan seperti yang syarikat kehendaki, iaitu sangat mengutamakan dan mementingkan hal insaniah terlebih dahulu sebelum perkara-perkara yang lain. Antara perkara yang ditekankan, insaniah para pemimpin di setiap kawasan yang dipertanggungjawabkan. Seterusnya, insaniah staf-staf yang di bawahnya agar semuanya selaras mengikut syariat dan tuntutan agama Islam. Antara lain yang berbahagia Tuan Nasiruddin sangat menekankan soal disiplin dan kefahaman para staf yang berkhidmat dalam sebuah syarikat Islam yang menjadikan Islam sebagai cara hidup serta menjadi model penerajuk ekonomi Islam masa kini. Sudah tentulah ia menjadi contoh kepada masyarakat untuk ditiru baik dari sudut akhlak dan berkasih sayang antara staf, keluarga dan masyarakat. Sepanjang tempoh 4 hari keberadaan di Mesir, yang berbahagia Tuan Nasiruddin mengunjungi 2 buah restoran, iaitu restoran Nur Malaysia dan GIS Corner milik syarikat GISB Holdings yang terletak di Hayu Sabik, Kahirah. Kunjungan yang berbahagia Tuan Nasiruddin bertujuan memastikan setiap kerja yang dijalankan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan di dalam syarikat. Selain itu, yang berbahagia Tuan Nasiruddin juga memastikan hal makanan yang disajikan mestilah benar-benar suci dan halal. Bahan-bahan makanan yang digunakan di sebuah restoran Islam sudah tentulah diteliti terlebih dahulu, kerana jika terdapat bahan-bahan yang tidak halal atau syubhah, ia akan menggelapkan hati dan mengundang kemurkaan Allah. Menjadi kewajipan untuk memastikan semuanya terjamin halal, kerana di situ akan turunnya rahmat, berkat dan kasih sayang Allah. Yang berbahagia Tuan Nasiruddin turut menziarahi ladang peternakan Wadi Ukhuwah yang sedang dibangunkan oleh GISB Holdings di kawasan Shabraman, Giza. Kedatangan yang berbahagia Tuan Nasiruddin ke Wadi Ukhuwah banyak memberi teguran dan panduan untuk segala kerja dibantu oleh Allah. Di atas ladang tersebut, remaja pemilik rumah digilirkan bertugas dengan berkhidmat menjaga haiwan seperti kuda, keldai dan ternakan yang lain, serta membuat kerja-kerja pembangunan. Antaranya kini, chalet pertama yang sudah hampir disiapkan termasuk isi dalaman, serta akan dibangunkan beberapa buah chalet lagi. Yang berbahagia Tuan Nasiruddin mengajak semua segera menyiapkan chalet tersebut dengan sungguh-sungguh dan berjiwa. Kawasan tersebut walaupun di tengah-tengah kampung yang jauh dari bandar, tetapi yang berbahagia Tuan Nasiruddin tetap ingin mewibawakan ladang tersebut untuk dijadikan model. Seluruh kepimpinan dan warga GISB Holdings terasa kasih sayang yang dicurahkan dan sangat berterima kasih ke atas kunjungan yang berbahagia Tuan Nasiruddin ke Mesir yang menjadi contoh seorang pemimpin yang sanggup turun padang melihat ke bawah, memastikan semua perkara. Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaibiyah merupakan sebuah ladang baru di Hudaibiyah yang diselenggara oleh Muassasah Global Ikhwan selepas berpindah dari Wadi Ikhwan yang terletak di Wadi Nu'man. Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaibiyah ini lebih luas, cantik, wibawa dan memiliki pelbagai kemudahan untuk para jemaah umrah yang berkunjung. Jalannya juga mudah untuk bas masuk ke kawasan Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaibiyah. Di atas hasrat yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali yang merupakan pengurusi Lembaga Penasihat GISB Holdings dan juga pengarah zon bagi zon Haramain untuk lebih mewibawakan Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaibiyah ini menjadi 7 bintang. Telah didatangkan beberapa kali grup tim pembinaan silih berganti dari pelbagai zon untuk membantu membangunkan Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaibiyah ini.
Terkini telah banyak ditambah baikkan Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaybiah di atas panduan yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali. Antara hasrat yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali untuk mewibawakan lagi kawasan stebel kuda di Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaybiah ini telah dipasang interlocking di seluruh kawasan stebel kuda sebanyak 230 meter. Ianya mengambil masa hanya 10 hari untuk memasang interlocking tersebut. Turut dinaik tarafkan pintu utama Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaybiah dengan memasang mesin auto gate untuk memudahkan kenderaan keluar masuk, yang mana mesin ini dibeli dari Malaysia. Agar nampak lebih wibawa, papan tanda selamat datang ke Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaybiah juga telah didirikan. Dan antara panduan lagi dari Tuan Nasruddin Muhammad Ali untuk memberi khidmat kepada jemaah umrah yang hadir di Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaybiah dengan membina 6 buah tandas, 5 tandas biasa, 1 tandas AKU. Pembinaan ini masih sedang dijalankan dan baru siap 10%. Moga-moga kami dapat laksanakan segala hasrat pemimpin dalam nak mewibawakan dan memberi khidmat kepada sesama manusia. Sekian sahaja dari kami. Kembali ke studio utama Ikhwan News. Terima kasih kepada rakan setugas dari Bilik Berita Turki, Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Jangan hanya memberi makan jasad lahir dengan sempurna, sedangkan itu akan jadi tanah. Padahal roh akan kekal, sepatutnya ia lebih perlu lagi diberi makan dengan sempurna. Sebagai penutup, saksikan video sedutan khas yang disediakan. Ampun maaf dari kami, tahun 2020 yang telah membuka tirai. Moga-moga kebaikan dari Allah dilimpahkan kepada hamba-hambanya dan mendapat keampunan dan kemaafan darinya. Sekian sahaja dari kami. Assalamualaikum. Rusak musnah dan hancurnya ummah, ertinya ia berpunca dari kematian hati suci. Manusia kehilangan arah menuju Tuhan angkara nafsu yang sentiasa berkehendak. Jahatnya memisahkan hamba dari Allah. Akhirnya matilah jiwa ummah, dipenuhi dosa. Membela ummah yang sangat dikehendaki, engkau sangat ditunggu dan dinantikan. Model dan ikutan agama, bangsa dan negara. Bila lagi dirimu bersedia membela ummah, eratkanlah hatimu pada Allah dan Rasul. Latihlah dirimu dan hatimu mentaati pemimpin, agar diri dan jiwamu matang dan berwibawa. Ummah aman memerlukan pimpinan, memimpin memperkenalkan Allah Rasulnya. Mulakan dari diri, keluarga dan masyarakat. Allah ditakuti, Rasul dirindui, pemimpin ditaati. Hasrat pemimpin tercapai dan direalisasikan. Dirimu adalah aset yang terbesar. Rusaknya diri, maka hancurlah harapan agama. Negara Balkan adalah negara-negara yang terletak di bahagian tenggara benua Eropah.
Ia terdiri dari negara Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Kosovo, Makedonia, Montenegro, Serbia dan Slovenia. Negara Balkan ini yang juga dikenali sebagai negara Eropah Timur adalah negara yang kaya dengan pelbagai keindahan ciptaan Tuhan. Tasik dan sumber mata airnya, air terjun dan sungainya, buminya yang kehijauan dan udara yang segar. Di sebalik keindahan ciptaan Allah, Balkan memiliki latar belakang sejarah yang panjang dan penuh ranjau. Istimewanya Balkan kerana ia adalah bumi tempat bergelanggang para pembela Islam, sama ada sebagai tentera yang menakluki maupun sebagai pendakwah atau lebih dikenali sebagai ahli sufi atau darwish. Benua Eropah umum penduduknya adalah Kristian, namun Islam pernah menguasai benua ini terutama ketika Empayar Islam Uthmaniyah. Bermula dari daerah Balkan, seruan Islam telah mula sampai sejak kurun ke-13 Masihi lagi. Seterusnya disambung oleh Kesultanan Uthmaniyah yang mula bertapak pada kurun ke-15 Masihi. Sejarah mencatatkan Islam tersebar di Balkan bukan kerana paksaan dari tentera Uthmaniyah. Tentera Uthmaniyah datang menakluki negara-negara ini bertujuan untuk mengajak para penduduknya kepada Islam yang selamat dan menyelamatkan. Sebab itu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih bersama tenteranya menakluki Sarajevo, dibawa bersamanya tokoh-tokoh ahli sufi, antaranya Syekh Aiwas Dede yang makamnya terletak di desa Aiwatonika di Bosnia. Pendek kata, bumi Balkan ini sangat diberkati oleh Islam dan benih-benih Islam itu masih ada, cuma menunggu siraman minda Islam yang baru dan kepimpinan yang mampu mencatur menyusun kembali benih-benih Islam ini. Siri kembara Balkan yang dicetuskan oleh kepimpinan GISB Holdings, khususnya pengerusi lembaga penasihat yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, membawa misi silaturahim dengan bertemakan ziarah, dakwah, tijarah oleh GISB Holdings telah membuktikan fakta ini. Melalui beberapa siri kembara ini yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, yang juga merupakan pengarah zon Turki Eropah, zon Haramain, zon Mesir dan zon Uzbekistan Rusia, telah menyusun perjalanan merentasi negara-negara Balkan dan meluangkan masa bersama penduduk Islam setempat untuk bersilaturahim dan menghulurkan bantuan yang mereka perlukan, terutama kasih sayang dan kemesraan. Para individu dan masyarakat Islam yang ditemui masih membara jiwa Islamnya, namun sedih sekali akan ceteknya ilmu Islam mereka kerana ketiadaan kepimpinan yang mampu menyatukan dan menguatkan mereka. Mereka amat merasakan pembelaan dan kasih sayang yang dibawa oleh para ahli lembaga penasihat GISB Holdings yang turut sama dalam siri kembara Balkan itu dan terus berhubung hingga kini. InsyaAllah atas nama Allah dan Rasul, Islam akan sama-sama dimuliakan dan diwibawakan semula di rantau Balkan ini, bermula dari Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, melalui projek yang sedang dipersiapkan oleh yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali berupa sebuah restoran, hotel dan butcher.